Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Sukri. Saya ingin membentangkan hasil kajian assignment saya yang bertajuk Asal-usul manusia dari sudut pandangan agama Jainisme ataupun Jain. Objektif kajian ini adalah untuk mencari asal-usul kejadian manusia dan penciptaannya mengikut pandangan Jainisme. Seterusnya, untuk mengetahui pengertian, tujuan dan tugas manusia mengikut agama Jainisme. Pengenalan Jainisme. Jainisme adalah agama kuno dari India dan diasaskan oleh Nataputa Vardhamana ataupun Mahavira. Mahavira merupakan Tintakara, iaitu pesuruh Tuhan yang terakhir. Agama ini mengajarkan bahawa jalan untuk menuju pembebasan dan kebahagiaan adalah dengan menjalani kehidupan yang tidak berbahaya, iaitu dengan mematuhi 5 sumpah besar. Seterusnya, agama ini juga mengajarkan tentang kepedulian terhadap kesejahteraan setiap makhluk di alam semesta dan untuk kesihatan alam semesta itu sendiri. Ia juga dipanggil sebagai ahimsa. Ini kerana mereka mempercayai bahawa haiwan, tumbuhan dan juga manusia mengandungi jiwa yang hidup. Oleh itu, mereka perlu melayan sesama sendiri dengan hormat dan belas kasihan. Disebabkan itu, mereka tidak boleh membunuh ataupun menyeksa haiwan dan mereka dianggap sebagai vegetarian yang ketat dan hidup cara yang menghadkan penggunaan sumber dunia. Pengertian dan asal-usul manusia. Agama Jainisme ini juga bersifat spiritualistik kerana mempercayai adanya roh ataupun jiwa. Hal ini kerana mereka percaya bahawa manusia berasal daripada gabungan antara badan dan roh, dan roh tersebut akan kekal dalam tubuh badan seseorang dan akan berpindah ke tubuh badan yang lain apabila meninggal dunia. Oleh hal ini kerana roh itu menjalani hukuman kelahiran semula sehingga mencapai tahap kebebasan, iaitu moksa. Selain itu, mereka percaya bahawa setiap yang hidup ini sudah terikat dengan atom karma, iaitu dari kehidupan yang terdahulu sama ada baik ataupun buruk, yang dikumpulkan oleh kebaikan atau perbuatannya sendiri. Seterusnya adalah unsur-unsur manusia. Daripada pandangan Jainisme, unsur-unsur manusia adalah roh, di mana roh ini seperti yang dikatakan tadi, roh ini akan kekal berada di dalam badan manusia sebagai jiwa, dan jiwa ini terbahagi kepada dua, iaitu jiwa dan ajiwa. Jiwa ialah merupakan roh yang terdapat dalam semua benda yang bernyawa, manakala ajiwa ialah benda-benda yang tidak bernyawa. Unsur yang kedua ialah karma. Mereka mempercayai bahawa setiap manusia jiwanya sudah terikat dengan atom karma. Dari dulu lagi, sama ada baik ataupun buruk. Dan karma ini juga tidak dapat dipisahkan oleh mereka. Karma ini berlaku disebabkan hasil gabungan manusia antara jiwa dan ajiwa. Dan dasar ini membawa kepada kepercayaan bahawa jiwa mereka terperangkap, iaitu kekal dalam diri mereka. Isi seterusnya ialah berkaitan dengan hubungan manusia dan pencipta. Berdasarkan kepercayaan yang diceritakan oleh masyarakat Jainisme ialah mereka tidak percaya dengan kewujudan Tuhan yang dianggap sebagai pencipta dan penguasa.
Hal ini kerana mereka menganggap bahawa Tuhan itu tidak penting kerana manusia mempunyai kekuatan sendiri dan mencapai pembebasan. Agama ini juga menganggap bahawa Tuhan itu adalah dari jiwa yang berada dalam diri mereka, yang mana apabila seseorang itu mencapai tahap kebebasan dan kesucian jiwa daripada karma, seseorang itu akan menjadi Tuhan dan akan memiliki pengetahuan, penglihatan, kekuatan dan kebahagiaan yang sempurna. Tuhan mereka terbagi kepada dua, iaitu Arihanta dan Siddha. Seterusnya ialah tujuan dan tugas manusia. Setiap manusia mempunyai hidup dan tugas masing-masing di dunia ini, tidak kira agama. Bagi masyarakat Jainisme, mereka hanya mempunyai satu tujuan hidup yang jelas, iaitu mereka hidup adalah untuk mencapai kebebasan diri, iaitu moksha, dan terlepas daripada kelahiran semula. Untuk mencapai kebebasan yang sempurna adalah mereka perlu mempunyai beberapa ciri di dalam diri mereka. Antaranya ialah mempunyai persepsi yang betul, mempunyai pengetahuan yang betul dan mempunyai tingkah laku yang betul. Dengan mempunyai ciri-ciri ini dalam diri mereka, mereka berpotensi untuk menjadi Tuhan ataupun Dewa di kalangan mereka. Okey, isi yang terakhir ialah kehidupan selepas mati. Mengikut agama Jainisme, mereka berlandaskan konsep kitaran semula, di mana mereka percaya bahawa kehidupan ini akan sentiasa berulang seperti roda yang tiada permulaan dan juga penghujungan. Semasa proses kitaran kelahiran ini dan kematian ini, seseorang itu mungkin akan dilahirkan dalam salah satu daripada 4 alam, iaitu sebagai Tuhan ataupun Dewa, manusia biasa, tumbuhan ataupun sebagai haiwan seperti burung dan serangga. Seterusnya ialah tujuan utama adalah pembebasan, bukan kelahiran semula. Hal ini dikaitkan dengan ajaran karma atau doktrin karma yang dibincangkan dalam slide yang lepas. Okey, kesimpulannya, agama Jainisme ini mempercayai bahawa manusia berasal daripada roh ataupun jiwa yang mana sudah terikat dengan atom karma. Hal ini kerana mereka tidak percaya bahawa Tuhan itu sebagai pencipta dan penguasa. Mereka percaya bahawa Tuhan itu adalah datang daripada golongan mereka yang mana telah mencapai kebebasan, kesucian dan kebahagiaan jiwa, dan jiwa mereka akan bersatu dengan Tuhan. Oleh itu mereka percaya bahawa Tuhan itu berasal daripada golongan manusia. Setakat ini saja saya membentangkan tentang hasil kajian assignment saya yang bertajuk Asal Usul Manusia dari Sudut Pandangan Agama Jainisme. Terima kasih. Okay, dalam video ini juga saya ingin membentangkan hasil kajian ulasan artikel saya. Pendahuluan. Buku yang dikaji adalah hasil penulisan Arun Kumar Jain dari India yang bertajuk Faith and Philosophy of Jainism. Buku ini juga ditulis dalam bahasa Inggeris. Buku ini menceritakan tentang falsafah Jainisme yang merupakan salah satu agama yang wujud dalam tamadun India. Agama ini juga merupakan agama kuno. Informasi bibliografi. Tajuk penuh buku ini ialah Faith and Philosophy of Jainism yang ditulis oleh Arun Kumar Jain. Buku ini dicetak di Delhi, India pada tarikh 1 Januari 2010 dengan jumlah muka surat 330 muka surat. Buku ini dijual pada harga
dan 95 sen US dollar bersamaan 52 dan 70 ringgit Malaysia. Nombor ISBN ia adalah merujuk kepada versi hardcover. Okey, seterusnya pengenalan penulis dan pemikirannya. Arun Kumajait ini dilahirkan pada 17 Oktober pada tahun 1951. Nenek moyangnya berasal dari kampung Binauli Barok di UP Barat, India. Setelah dia telah memasuki sekolah Jain Darya Ganj. Setelah dia lulus daripada sekolah ini, dia memasuki Delhi College of Engineering. Di situ telah membuka pemandangan baru untuknya dan rakan-rakannya yang datang dari pelbagai lapisan masyarakat secara tidak yakin meyakinkan dia untuk menyelidiki prinsipnya. Dia juga di kolej itu juga dia telah bekerja kuat seperti mengintip dan menganalisis sehinggalah dia bersinar. Apabila setelah itu telah menyemarakkan keinginan untuk menyebarkan berita mengenai ideologi Jainisme. Apabila mengharungi cabaran-cabarannya, dia sekarang terkenal dengan tulisannya yang ringkas, sederhana dan langsung. Penulisan-penulisannya ini antaranya ialah Faith and Philosophy of Jainism, Be a Vegetarian, Be a Part of Green Revolution, Building Construction dan Akhir Sekali Surveying Volume 3 ataupun Higher Surveying. Ini adalah setengah hasil karya dia. Okay, next. Next lah ringkasan buku. Buku Faith and Philosophy of Jainism ini mengandungi 20 bahagian. Buku ini menceritakan tentang falsafah agama Jainisme yang mana merangkumi perkembangan sejarah Jainisme sejak awal hinggalah versi terbarunya, di mana merangkumi permulaannya, zaman kuno, doktrin, tinta garas, penyebaran dan sumbangannya kepada budaya dan warisan seni di dunia. Buku ini juga menceritakan tentang mazhab-mazhab utama agama Jainisme, kitab suci penting, cendekiawan terpuji, kepercayaan dan ritual dan upacara dalam agama Jainisme. Okey, seterusnya ialah isu yang dibawa oleh penulis. Isu yang dibawa oleh penulis ialah penceritaan semula mengenai falsafah Jainisme bermula daripada sejarah kewujudan Jainisme. Antaranya ialah Jainisme tidak percaya dengan kewujudan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa di dunia ini, tetapi kerana mereka mempercayai bahawa alam ini sudah terjadi dengan sendiri. Jainisme juga percaya bahawa Tuhan ini adalah sebagai makhluk yang ideal seperti manusia, di mana seseorang ini telah mencapai moksha, iaitu jiwa mereka berada dalam keadaan bebas dan suci daripada karma. Mereka juga akan berpotensi untuk menjadi Tuhan. Selain itu, buku ini juga menerangkan tentang konsep karma, di mana karma merupakan kategori metafizik yang menjelaskan tentang sebab dan kesan hubungan rohani di dunia kerana tindakan seseorang. Seterusnya, karma ini terkumpul secara berterusan melalui tindakan badan, fikiran dan percakapan mereka. Untuk menjalani karma ini, seseorang perlu melalui kitaran kelahiran semula sehinggalah karma ini dihapuskan.
barulah jiwa mereka berada di dalam kesucian seterusnya terlepas daripada kelahiran semula. Penulis juga mengarang tentang bagaimana cara untuk menghapuskan karma ini. Okey, isu yang seterusnya ialah penulis juga menekankan tentang proses kelahiran semula di mana seseorang yang telah meninggal dunia akan dilahirkan kembali sebagai sesuatu yang berbeza mengikut amalan masing-masing. Sebagai contoh, seseorang itu mungkin akan dilahirkan dalam salah satu daripada 4 alam sebagai dewa ataupun Tuhan, manusia biasa, tumbuhan ataupun sebagai haiwan seperti burung, serangga dan lain-lain. Ini dikaitkan dengan karma. Mereka percaya bahawa atom karma ini sudah terikat dengan jiwa seseorang sejak dahulu lagi, dan untuk karma ini akan hilang apabila jiwa seseorang itu mencapai moksha. Untuk mencapai moksha, seseorang itu perlu mempunyai beberapa ciri di dalam diri mereka dan perlu mematuhi prinsip-prinsip atau 5 sumpah besar. Okey, daripada hasil kajian buku ini juga terdapat beberapa kekuatan, kelemahan dan sumbangan. Dari segi kekuatan, buku ini telah membuat pembahagian bab yang teratur dan tersusun, di mana ia memudahkan pembaca seperti saya untuk mencari sesuatu tajuk itu. Selain itu, buku ini juga merangkumi banyak sumber dan banyak isu yang diceritakan berkaitan dengan agama Jainisme dengan jelas dan lengkap. Oleh itu, ia membuatkan saya lebih faham dengan falsafah Jainisme ini. Okey, dari segi kelemahannya pula, penulis telah menggunakan bahasa yang tidak berapa jelas dan susah untuk difahami. Sebagai contoh, penulis ini telah menggunakan ayat yang berbelit-belit dan berulang, seterusnya mengambil masa yang lama untuk memahami sesuatu isu ke sesuatu isu itu. Kelemahan seterusnya ialah buku ini telah mempunyai had pembacaan dan membuatkan sesuatu isu itu tergantung tanpa ayat sambungan isu tersebut. Dari segi sumbangan buku ini, saya dapat mempelajari sesuatu yang baru untuk dijadikan sebagai pemahaman sebagai kaum serta agama yang lain seperti Jainisme ini. Seterusnya, saya juga dapat memahami falsafah Jainisme, termasuklah falsafah lama hinggalah sekarang. Sebagai contoh, saya dapat mengetahui cara hidup mereka, di mana mereka mengamalkan ahimsa untuk mencapai moksha. Okey, seterusnya adalah kritikan atau ulasan terhadap buku. Menurut dari pembacaan isi kandungan dan hasil dapatan kajian daripada penulisan ini, saya tidak bersetuju dan tidak menyokong, terutamanya berkenaan dengan isu yang tidak percaya dengan kewujudan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa. Hal ini kerana ini adalah bukan ajaran yang benar. Ajaran yang benar ialah ajaran Islam. Menurut Islam, Tuhan adalah yang satu dan juga sesuatu yang jelas identitinya. Dialah merupakan zat yang perlu disembah kerana dialah yang mencipta alam semesta ini dan berbeza dengan sekalian makhluk yang ada. Pengakuan manusia akan kewujudan Tuhan telah melahirkan kesedaran bahawa tidak ada Tuhan yang harus disembah melainkan Allah. Ini adalah daripada ajaran Islam, di mana merupakan ajaran yang benar. Okey, kritikan atau ulasan terhadap buku ini. Selain itu, saya juga tidak menyokong dengan kefahaman mereka tentang kelahiran semula, iaitu mereka akan dilahirkan kembali dunia ini kerana
kerana ajaran ini juga tidak benar. Menurut Islam, manusia tidak akan dihidupkan kembali di dunia ini selepas meninggal dan akan menjalani kehidupan di akhirat sama ada di syurga ataupun neraka. Dalam sudut Islam, sesungguhnya Allah adalah zat yang menciptakan manusia, yang memberikan kehidupan dengan dilahirkannya ke dunia, kemudian menjemputnya dengan kematian untuk menghadapnya dan akan kembali kepadanya. Okey, seterusnya, daripada hasil kajian ini terdapat maklumat yang diperoleh. Antaranya, buku ini telah membantu saya untuk memahami tentang Jainisme. Contohnya mengenai falsafah agama Jainisme yang mana merangkumi perkembangan sejarah Jainisme. Selain itu, daripada pembacaan saya, buku ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memberi gambaran yang jelas untuk melaksanakan penyelidikan. Seterusnya, daripada penelitian saya mengenai kepercayaan bagi agama Jainisme adalah bercanggah dari ajaran agama Islam, dan kita sebagai umat Islam tidak boleh terpengaruh dengan kefahaman Jainisme ini. Okey, sebagai kesimpulannya, buku yang ditulis Arun Kumar Jain ini adalah sangat menarik dan berguna untuk dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tugasan, dan ia juga bukan untuk dijadikan sebagai pemahaman ataupun panduan dalam hidup kita. Hal ini kerana buku ini dan kepercayaan agama ini adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Selain itu, bakal penyelidik juga akan mendapat manfaat tentang bagaimana cara penulisan yang betul melalui buku ini, dan mengajar bahawa bakal penyelidik untuk menjaga kualiti penulisan dari segi kesahihan dengan cara menyatakan sumber rujukan yang boleh dipercayai. Secara keseluruhannya, buku ini menceritakan tentang falsafah agama Jainisme yang mana merangkumi perkembangan sejarah Jainisme sejak awal hingga versi terbarunya, di mana merangkumi permulaannya, zaman kuno, doktrin, tintang karas, penyebaran dan sumbangannya kepada budaya dan warisan seni dunia. Okey, akhir sekali daripada penelitian dan hasil kajian ini, saya ingin memberikan sedikit cadangan untuk mengelakkan kita daripada percaya dengan ajaran agama Jainisme ini ataupun mana-mana agama yang bercanggah dengan Islam. Kita perlu mempunyai pegangan yang betul dan pegangan yang kuat. Oleh itu, sebolehnya sebelum kita menerima makna-makna fakta dan ideologi daripada masyarakat atau agama lain, kita perlulah mengkaji terlebih dahulu sesuatu fakta itu. Seterusnya, kita juga boleh mendapatkan pandangan daripada orang yang lebih pakar dalam bidang falsafah ataupun ideologi. Selain itu, kita juga boleh merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Akhir sekali, kita juga boleh mewujudkan satu organisasi yang membentulkan sesuatu apabila tersebarnya fahaman yang bercanggah dengan agama Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.